Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dengan tajuk yang seterusnya, iaitu topik yang kedua berkaitan tentang objektif pengurusan Islam lah. Pada minggu lalu kita telah belajar apa itu pengurusan Islam secara serba sedikit dan perbezaannya dengan pengurusan Barat. Hari ini kita akan lihat apakah objektif-objektif pengurusan Islam itu sendiri. Okey, kita lihat isi kandungan yang kita akan bincangkan pada minggu ini. Yang pertama iaitu kepentingan objektif dan juga apakah kepentingan maqasid syariah di dalam objektif sesebuah organisasi tersebut. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut berkaitan tentang objektif ataupun matlamat, kepentingan objektif ataupun matlamat sebuah organisasi, lebih elok kita berkenalan dulu kita membincangkan dulu kepentingan manusia itu sendiri. Okey, kenapa? Kalau kita lihat isi dalam pengenalan ada menekankan yang pertama, penciptaan manusia bukanlah sesuatu yang sia-sia tetapi ada tujuan dan matlamatnya. Dalam penciptaan manusia sendiri pun ada tujuan dan matlamatnya kan. Apatah lagi orang cakap kita dalam organisasi nanti kan, dia mesti ada tujuan dan juga matlamatnya. Dan seperti mana yang kita tahu, matlamat utama manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam surah Az-Zariyat ayat 56 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Maksudnya apa? Aku tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita ni sebagai manusia, apa tanggungjawab kita? Yang first kali tanggungjawab kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep ataupun konteks ibadah ini sangat luas Bukan kita orang cakap kita sempitkan dia atas kalau kita fikir beribadah ni solat je doktor, zikir je. Bukan itu konsep ibadah ni apa yang kita buat dalam kehidupan kita seharian di dunia ini, dalam kehidupan kita yang berapa lama dah hidup ini, kita kena niatkan ia sebagai ibadah. Contohnya belajar, kan? Kita kena niatkan ia sebagai ibadah. Okey, yang ketiga, kalau kita lihat, selain manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah, manusia ini juga diturunkan ke dunia adalah untuk apa? Menjadi khalifah. Menjadi khalifah, iaitu mentadbir urus alam ini. Khalifah, apabila jadi khalifah dan ia mestilah mentadbir urus alam. Mentadbir bagaimana? Mentadbir dengan baik, tidak melakukan kerosakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Dan kita ni kena rasa bersyukur bahawasanya Allah menjadikan kita khalifah di muka bumi ini kan. Dan kita harus betul-betul menjadi khalifah yang baiklah, bukan melakukan kerosakan. Yang mana kita harus, macam seperti mana yang saya katakan tadi, mentadbir urus alam ini dengan baik. Okey, secara keseluruhannya kita dapati pastilah manusia itu perlu mempunyai matlamat dan tujuan bagi melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelbagai peringkat pengurusan. Okey, sekecil-kecilnya adalah dari sudut bagaimana kita menguruskan diri kita sendiri. So, kita perlu ada matlamat dan objektif. Contohnya pagi ni aku bangun nak apa? Aku hari ni aku punya matlamat adalah untuk menyiapkan assignment ataupun untuk aku belajar masuk kelas awal. Apabila ada matlamat ini, nanti kita akan tengok dia akan mendorong kita ke arah kejayaan, mendorong kita ke arah apa yang kita inginkan. Okey, kita lihat seterusnya. Ini matlamat yang disebut di dalam Al-Quran lah. Okey, di dalam Al-Quran ada juga menyebut berkaitan tentang matlamat ataupun objektif. Okey, dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi di sini kita dapat lihat manusia yang diutuskan oleh Allah ni adalah antara Rasul dan Nabi. Ialah sebelum kita lah, memang semua pun kita ni Rasul dan Nabi ni adalah sama macam kita manusia. Cuma Rasul dan Nabi ni
Nabi dia ada satu tugas khas yang mana Rasul dan Nabi ni di kalangan manusia adalah untuk apa? Menyelesaikan masalah sosial akhlak manusia yang akan menjadi punca kerosakan kepada hal-hal lain. Di sini kita boleh lihat bahawasanya Rasul dan Nabi ini dia ada beberapa tugas yang memang Allah berikan supaya dia dapat membimbing akhlak ataupun sosial manusia itu. So kita tahu manusia ini dia boleh baik dan buruk kan. Dia boleh melakukan kebaikan, dia juga boleh melakukan keburukan. So dia mesti, orang cakap dia mesti ada leader dia. Kita leader kita siapa? Ialah Allah Subhanahu Wa Taala tu memang betul lah. Leader kita ni sebagai manusia adalah Allah dan Rasul. Rasul itu ataupun Nabi-Nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tugas-tugas Rasul dan Nabi ini untuk membentuk jati diri manusia? Yang pertama, tugas-tugas Nabi dan Rasul adalah mengajarkan ketauhidan kepada manusia itu sendiri, yang mana mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut akidah tidak Rasul mengajar kita supaya kita tidak menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengajar kepada manusia bagaimana cara-cara beribadah kan. Okey, bagaimana kita beribadah dengan baik, bagaimana kita beribadah dengan khusyuk. Yang kedua, menjelaskan berkaitan hukum-hukum Allah, baik daripada orang cakap perintah-perintahnya maupun larangannya. Dan yang keempat, yang menyampaikan Rasul ataupun Nabi ini menyampaikan kepada umatnya tentang perkara-perkara gaib. Kita manusia ni perlu diingatkan dengan perkara gaib. Apa itu perkara gaib? Adakah perkara mistik, hantu? Kan? Perkara gaib yang perlu betul-betul kita di sini adalah tentang kewujudan hari akhirat itu sendiri. Apabila kita tahu adanya hari akhirat, so matlamat kita pun akan menuju ke arah itu. Dan yang seterusnya, memberikan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-harian. Dan kita tahu ya, Nabi dan Rasul ini adalah sebaik-baik contoh, ahsanu taqwim. So kita kalau nak jadikan role model ataupun nak jadikan suri teladan tu, kita ambil Rasulullah SAW sebagai contoh kita. Bukanlah orang cakap boleh kita ambil yang lain, tapi sebaiknya kalau kita nak lihat kepribadian Rasulullah tu lah yang sangat lengkap, yang sangat syumul dan sangat baik, yang boleh kita contohi. Okey, seterusnya kita lihat pula kita masuk dah kepada kepentingan objektif. Okey. Kalau kamu daripada pemikiran kamu lah kan, kenapa perlunya ada objektif dalam setiap orang cakap kehidupan kita ataupun dalam organisasi itulah, tidak kira kecil ataupun besar, daripada individu, daripada orang cakap bermasyarakat dan juga sampai organisasi dan juga kepada kerajaan ataupun pemerintahan sendiri. Okey, yang pertama kamu kena tahu bahawasanya kepentingan objektif ni adalah menjadi garis panduan. Okey, garis panduan dan arahan kepada para pekerja sama ada peringkat pengurusan atau pelaksanaan sepanjang institusi organisasi beroperasi. Kita boleh tahu tanpa dalam sebuah organisasi tanpa objektif ataupun visi dan misi, maka orang cakap tidak berkembanglah dan tidak majulah organisasi tu. Dia tidak tahu apa yang dia perlu ikut. Kalau contohnya kan pemimpin, contohnya macam kita. Okey, dalam sebuah organisasi, okey, objektif ataupun visi misi kita punya organisasi ni adalah untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. So, setiap kerja yang kita buat itu mesti berdasarkan redha Allah dulu. Baru cakap, oh ini kita buat macam ni, ini kita buat macam ni. Tapi jika kita tidak ada objektif ataupun tidak ada matlamat dan visi, kerja kita tu akan cacar marbak, akan celaru. Apa yang aku buat ni? Aku nak sampai kat mana? Nak berhenti kat penghujung mana pembuatan kerja aku ni? Di situlah pentingnya objektif, iaitu sebagai garis panduan. Okey, yang seterusnya, objektif ini juga menjadi sumber inspirasi dan motivasi kepada siapa? Kepada sebuah pengurusan agar berusaha dengan gigih untuk mencapai matlamat yang digariskan. Ini seperti yang saya katakan tadi. Sebagai contoh, kita lihat contoh. Memastikan syarikat mencapai matlamat yang disasarkan supaya syarikat mendapat pengiktirafan daripada pihak luar yang akan menaikkan reputasi syarikat, seperti penerapan 5 bintang oleh Jabatan Audit Negara. Ini antara contoh lah. Contohnya syarikat kita kan, kita mestilah nak ada penerapan. Apabila ada penerapan 5 bintang daripada Jabatan Audit Negara, sebuah organisasi itu akan dilihat dan dipandang dan lebih maju lagi kan, lebih terkehadapan. Okey, itu antara contoh dia.
Okey, seterusnya kita lihat pula kepentingan objektif yang lain adalah sebagai kayu ukur kepada para kepimpinan dan staf bersama-sama meningkatkan pencapaian syarikat agar lebih berdaya saing. Ini macam saya sebutkan tadi juga, dia mesti jadi kayu ukur lah. Kalau tidak ada objektif, kita tidak tahu sampai mana harus kita buat kerja kita tu. Apa yang perlu kita capai. Kita terus buat je tanpa orang cakap ada satu pencapaian kita. Macam itulah. Sebab objektif ni menentukan pencapaian sesebuah kerja itu terlaksana dengan baik. Okey, sebagai contoh, menambah baik mutu perkhidmatan berdasarkan maklumat balas pelanggan demi kelangsungan sesebuah organisasi. Ini contoh dia lah. So, kita ada visi dan misi kita. Contohlah, visi kita adalah melayani pelanggan dengan cara 5 star. Maksud 5 star tu apa? Tidak menangguh lambat, menjawab panggilan selama 5 minit, begini kan. Itu antara contoh dia lah. Dan itulah antara salah satu kayu ukur untuk menambah baik mutu perkhidmatan. Itu antara kepentingan objektif. Dan seterusnya yang terakhir adalah kepentingan objektif sebagai kawalan sekiranya berlaku sesuatu yang di luar jangkaan agar tidak melampaui batas atau melanggar fungsi asal sesebuah pengurusan organisasi. Okey, kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3 dan 4 Ada 4 kepentingan objektif dalam organisasi. Yang pertama iaitu garis panduan, yang kedua menjadi inspirasi dan motivasi, yang ketiga menjadi kayu ukur, dan yang keempat menjadi kawalan kepada sebuah organisasi agar fungsi-fungsi dalam organisasi itu berjalan dengan baik. Okey, seterusnya kita lihat pula pada slide seterusnya. Okey, ini adalah bentuk objektif pengurusan Islam. Okey, apa yang ditekankan dalam objektif pengurusan Islam? Yang pertama dari sudut strategik, yang kedua adalah dari sudut operasian. Apakah yang dimaksudkan dengan strategik ini? Strategik ini biasanya ia melibatkan kepada pengurusan atasan itu sendiri. Orang-orang yang orang cakap pemimpin-pemimpin kita lah, mereka akan membuat ataupun membina satu visi dan misi jangka masa panjang. Okey, biasanya di sini kalau lihat melebihi 3 tahun. Yang mana ia berkaitan tentang dasar, hala tuju dan bersifat menyeluruh. Ini dibuat oleh pemimpin-pemimpin atasan supaya menjadi panduan dan pegangan kepada orang cakap kaki tangan ataupun staf-staf pekerja yang ada di dalam organisasi tersebut. Okey, yang kedua adalah operasian. Operasian ini yang melibatkan pihak pengurusan bawahan dan staf. Okey, contohnya setelah pihak kepimpinan memberikan dasar, memberikan hala tuju, lepas memberikan visi dan misi, maka yang perlu melaksanakan, yang banyak melaksanakan lah kalau kita tengok yang banyak melaksanakan sesuatu dasar hala tuju itu adalah pihak staf ataupun kaki tangan yang mana ia dibimbing oleh kepimpinan tadilah. Okey, yang mana kalau kita lihat dia berkaitan tentang kerja-kerja rutin lah, kerja yang berulang setiap hari. Contohnya kamu di dalam sebuah organisasi pengurusan sumber manusia. So dia ada visi dan misi apa yang perlu kamu capai dalam bahagian-bahagian kamu tersebut lah. Okey, dan kerja ni memang berulang lah, sentiasa ada pekerjaan, ada benda yang baru, ada yang perlu diperbaiki dan ia merupakan jangka masa pendek. Okey, orang cakap objektif di sini dalam masa jangka pendek kalau dalam pengurusan bawahan ataupun staf itu. So, dalam objektif pengurusan Islam ni dia ada strategik dan juga operasian lah. Kita mesti tahu bahawasanya antara pemimpin dan juga staf perlu bekerjasama untuk mendapatkan ataupun untuk menjadikan objektif ataupun dasar dan hala tuju syarikat ataupun organisasi itu terlaksana dengan baik. Okey, seterusnya kita lihat next. Okey, ini adalah objektif pengurusan Islam. Tadi kita tengok objektif, kepentingan objektif secara menyeluruh lah. Okey, yang ini kita lihat secara umumnya matlamat pengurusan Islam ni ialah untuk memelihara nilai-nilai yang diperlukan manusia dalam kehidupan demi kesejahteraan dan kehormatan hidup. Justru manusia memerlukan undang-undang dan peraturan. Okey, di sini kalau objektif pengurusan Islam ni pertama sekali adalah untuk memelihara nilai-nilai yang diperlukan. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang baik lah. Kita tidak mahu orang cakap dalam objektif sebuah organisasi tu ada nilai-nilai yang tak baik, tapi jaranglah dalam objektif ataupun dasar ataupun hala tuju sebuah syarikat tu ada nilai-nilai yang tak baik. Cumanya biarlah hala tuju ataupun dasar syarikat itu yang boleh dibawa oleh semua staf dan ia mestilah kalau contohnya sebuah organisasi
ingin membuat hala tuju ataupun dasar dalam sebuah syarikat itu perlulah berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan juga berlandaskan kepada memaslahatkan manusia itu sendiri. Okey. Yang kedua, objektif pengurusan Islam ini adalah membawa kebaikan, dia mengawal ataupun mengelak kemudaratan ataupun kerosakan, memelihara dan menjaga kemaslahatan hidup manusia. Seterusnya, matlamat pengurusan Islam juga matlamat ataupun tujuan objektif dalam pengurusan ini dalam Islam tidak terhad kepada pencapaian duniawi bahkan juga pencapaian di akhirat. Macam saya cakap tadi, apapun matlamat yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi, ia mesti ada dua, bukan saja untuk keuntungan dunia tetapi yang paling penting, yang paling utama adalah untuk mencapai redha Allah dan juga pencapaian kita di akhirat kelak. Sebab apa yang ada di dunia ini akan ditanyakan di akhirat kelak. Kan, apa yang kita buat, apakah telah betul-betul tak objektif yang kita buat tu mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya objektif ataupun matlamat pengurusan Islam ini terkandung dalamnya maqasid syariah. So kita akan lihat nanti berkaitan tentang maqasid syariah dan tujuan yang ingin dicapai oleh syarak itu sendiri berdasarkan pemeliharaan 5 perkara asas dalam kehidupan manusia. So kita akan lihat apakah 5 perkara asas yang ada di dalam maqasid syariah tersebut. Jom. Okey, sebelum kita lihat apakah 5, sebenarnya kamu dah nampak kan ada 5 di situ kan. Okey, kita lihat dulu apa ini maksudkan dengan maqasid syariah. Okey, maqasid syariah ini secara umumnya bermaksud adalah tujuan, matlamat ataupun hikmah yang terkandung dalam pensyariatan hukum hakam Islam itu sendiri, yang mana ia berfungsi untuk apa? Untuk memelihara kesejahteraan dan kepentingan manusia di dunia dan juga akhirat. Ini antara orang cakap fungsi utama maqasid syariah tu. Dia bukan menjaga kepentingan manusia di dunia saja, dia akan sama-sama menjaga kepentingan manusia di akhirat. Yang mana kalau kita lihat ada 3 ruang lingkup utama yang ditekankan di dalam konsep maqasid syariah ini. Apakah dia? Yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah persamaan dan yang ketiga adalah kesederhanaan. Dan juga dalam maqasid syariah ini, prinsip maqasid syariah ini meletakkan sesuatu matlamat ataupun sesuatu perkara itu tidak boleh melampaui batas. Okey, dan kalau kita lihat kenapa prinsip maqasid syariah ini digunakan di dalam objektif pengurusan Islam, kerana ia dapat memudahkan dan meringankan, mendatangkan kebaikan dan menjauhi kerosakan, memperbaiki hidup manusia ke arah kebaikan. Okey, jadi yang kita dah tahu apa itu maqasid syariah dan apa itu 5 asas. Okey, 5 asas dalam maqasid syariah ini kamu kena ingat betul-betul. Ya, ada 5. Yang pertama, agama, nyawa, akal, maruah dan juga harta. So nanti kita akan bincang satu persatu berkaitan tentang agama, berkaitan tentang nyawa, berkaitan tentang akal dan juga berkaitan tentang maruah dan harta. Okey, next kita lihat seterusnya. Ini adalah yang kita tekankan tadi 5 perkara dalam maqasid syariah. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah nyawa, dan yang ketiga adalah akal, yang keempat adalah maruah, dan yang kelima adalah harta itu sendiri. Okey, jom kita lihat. Okey, yang pertama sekali adalah agama. Okey, menjaga agama ini bukan bermaksud menjaga agama Islam sahaja, tetapi menjaga semua agama atas dasar Islam sebagai rahmatan lil alamin. Memang kita tahu kita wajib menjaga agama kita, agama Islam, tetapi kita faham menjaga kita bukan saja disuruh menjaga agama kita. Bukanlah maksudnya kita kena masuk ni kan agama lain, tidak, tapi kita kena saling menghormati. Dalam Islam pun telah menekankan kita harus hormat agama lain. Kan disebabkan apa? Sebagai tanda rahmatnya tu untuk keselamatan tu sendiri. Kita mau dasar Islam tu adalah rahmatan lil alamin, kan? Yang memberi rahmat, yang memberi keselamatan, yang menjamin keamanan. Kita tidak mahu bahawasanya Islam ini dipandang orang, kalau kita tengok selalu, kalau dalam berita-berita teroris, orang yang ni, kita tidak mahu yang macam tu. Kita nak Islam ni dipandang mulia, dipandang baik, dan memang Islam itu baiklah, okey. Dan berkaitan, kita juga disuruh menjaga agama ni adalah terutamanya berkaitan dengan soal akidah. Okey, contohnya di dalam sebuah organisasi, wajibnya para pemimpin itu
menyediakan contohnya tempat solat ke, kan, bukan tempat solat, tempat untuk beribadah kepada orang beragama Islam lah. Kita mesti jaga akidah kita, dan dalam sebuah organisasi tidak, kalau contohnya bos kita ataupun pemimpin kita menyuruh kita membuat perkara yang melanggar akidah Islam, kita boleh menolak, kita wajib, bukan boleh, kita wajib menolak. Sebab maqasid syariah tadi dia pentingkan untuk penjagaan dari sudut soal akidah ini. Okey, kita lihat dari sudut pengoperasian organisasi ataupun institusi hendaklah tidak bercanggah dengan ajaran yang berteraskan tauhid serta tidak menggugat akidah seorang muslim. Ini macam saya terangkan tadilah. Contohnya kalau kita tengok, ada kan itu zaman-zaman, tengoklah zaman-zaman dulu ada berita-berita yang mana bos-bos dalam sebuah syarikat tidak bagi dia punya staff untuk solat, tidak sediakan ruang solat. Tapi kalau kita lihat sekarang ni semakin baik. Dah di setiap organisasi memang disediakan ruang solat, ruang untuk khas untuk wanita, kan, apa semua, kan. Okey. Dan seterusnya, pembudayaan kegiatan yang menguatkan akidah dan keteguhan iman seseorang. Okey, dalam sesebuah organisasi tersebut kena membudayakan mengajar stafnya untuk sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara contoh-contoh aktiviti yang kita boleh lakukan iaitu contohnya maybe dalam 5 minit awal sebelum masuk kerja, contohnya pukul 8 kan kita dah masuk kan, pukul 8 hingga 8.15 tu mungkin adanya bacaan doa, and then di situ juga ada bacaannya sedikit bacaan Al-Quran, dan juga pada hari Jumaat boleh buat tazkirah yang mana untuk mengingati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, penerapan nilai Islam dalam institusi sama ada dari segi matlamat perkongsian. Okey, ini. Okey, dan seterusnya antara contohnya, pekerja dibenarkan untuk menunaikan solat dalam tempoh waktu bekerja. Ini macam saya telah sebutkan tadi. Itulah antara salah satu yang pertama sekali dalam maqasid syariah ini adalah menjaga agama. Sebab dalam ayat Al-Quran Ali Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. So, itulah kepentingan kita, kenapa perlunya kita menjaga agama dalam organisasi. Sebab agama ni adalah tonggak. Jika kita tidak menjaga ia dengan baik, maka rosaklah segala, orang cakap, perbuatan ataupun kehidupan kita ataupun sistem pengurusan organisasi itu tidak akan baik, walaupun dia ada orang cakap matlamat ataupun visi misi yang memang dirancang oleh manusia dengan cara yang baik. Okey. Seterusnya kita lihat dari sudut jiwa dan nyawa. Okey. Yang ini dari surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs أو فسد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Yang bermaksud, oleh kerana itu kami tetapkan sesuatu hukum bagi Bani Israel bahawa barang siapa membunuh seseorang bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Okey, surah Al-Maidah ayat 32. Di sini kita tidak mahu dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ini menerangkan, di sini berkaitan tentang penjagaan jiwa dan juga nyawa lah. Okey, yang mana kalau kita lihat, Islam mewajibkan setiap individu untuk menjaga keselamatan diri masing-masing. Okey, dan Islam juga melarang keras perbuatan yang boleh mengancam keselamatan nyawa sendiri dan orang lain. Okey, aspek keselamatan perlu diutamakan, dititik beratkan. Dalam sebuah organisasi memang wajib, bukan memang wajib pemimpin itu sendiri ataupun ketua dalam organisasi itu menetapkan ataupun menjaga keselamatan nyawa staf-staf dia lah. Contohnya kalau kamu bekerja dalam pergi site kan, kena pakai topi. Kalau orang ni kan kena pakai topi keselamatan. And then apa lagi? Contoh dalam organisasi, keselamatan di tempat kerja. Contohnya office kamu,
tempat kamu berada dalam keadaan selesa, tidak ada gangguan, tidak orang cakap tidak berlakunya kerosakan kan. Itu antara penjagaan lah. Contohnya macam di sini kalau kita lihat keselamatan di tempat kerja dan di lapangan haruslah diutamakan. Contohnya perlu patuhi kepada peraturan jalan raya. Ini contoh secara umum lah. Macam kita as manusia kan, untuk menjaga jiwa kita. Kalau kita tidak menjaga tidak mematuhi peraturan jalan raya, apa yang akan berlaku? Banyak yang berlaku aksiden, berlakunya kematian yang disebabkan kelalaian tersebut. Dan kalau dari sudut organisasi pula, organisasi tersebut perlulah menyediakan caruman perkeso ataupun polisi takaful bagi pekerja. Jika ada benda ini, caruman perkeso dan juga polisi takaful, apabila berlaku apa-apa terhadap seseorang staf itu, maka dia ada jaminan untuk keluarga-keluarga dia yang ditinggalkan. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat pula dari sudut akal ya. Ini yang ketiga, penjagaan akal. Okey, dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu menjadi orang yang beruntung. Dalam surah Al-Maidah. Okey, penjagaan akal di sini bukan sahaja orang cakap kita dilarang untuk meminum minuman keras, dilarang untuk berjudi, dilarang untuk menyembah berhala ataupun pergi main toto kan. Bukan itu sahaja, tetapi di sini adalah bukan sekadar ni kan, kalau kita nampak kan, bukan sekadar dijaga tetapi menyuburkan fungsi akal demi kebaikan ummah. Sebab kita faham akal ini yang membezakan kita ni manusia dengan makhluk lain. Makhluk lain tu tidak berakal, kita yang berakal. So jangan sampai tertukarlah. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, kita rasa risau kadang-kadang kan. Kita risau kadang-kadang sebab kita nampak makhluk lain tu lebih berakal daripada manusia itu sendiri. So kita tidak maulah, di samping kita menjaga daripada kita orang cakap dalam Al-Quran surah Al-Maidah ini, daripada kita melakukannya, kita juga harus menambah fungsi akal. Bagaimana menambah fungsi akal kita dengan baik? Iaitu dengan belajar, sentiasa memperbaiki diri, sentiasa membaca, sentiasa menambahkan ilmu itu. Itu memperbaiki ataupun menjaga akal kita supaya apa yang kita fikirkan, apa yang kita laksanakan itu mendorong kita ke arah kebaikan, bukanlah mendorong kita ke arah kejahatan ataupun kefasadan itu. Okey, yang kita lihat juga di sini, perkara-perkara ataupun unsur-unsur yang boleh merosakkan fungsi otak itu sendiri, fungsi akal itu sendiri daripada berfungsi dengan baik, perlulah dilarang dan perlu dijauhi. Okey, sebagai contoh, untuk meningkatkan fungsi akal dalam sebuah organisasi ataupun fungsi akal staf dalam sebuah organisasi itu, yang pertama, pemimpin boleh menghantar pekerja menghadiri bengkel dan seminar bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan. Selain itu juga, kalau kita lihat banyak organisasi-organisasi sekarang yang menyediakan beasiswa kepada pekerjanya untuk menyambung pelajaran. Contohlah, dia ni ada diploma sahaja, tapi dia punya pemimpin nampak dia boleh pergi lebih jauh, dan pemimpin organisasi tersebut memberikan staf ataupun pekerja itu beasiswa untuk menyambung pelajaran ke tahap yang lebih tinggi agar sistem akal itu tidak disia-siakan. Yang seterusnya adalah memberikan latihan secara berkala kepada staf, kepada pekerja. Ini pun sangat pentinglah kalau dalam organisasi, sebab tanpa latihan berkala, pekerja tidak akan memperbaiki, orang cakap tidak ada penambahbaikan dalam sistem kerja, dalam sistem berfikir itu sendiri. Itu antara perkara-perkara yang perlu kita tekankan dalam penjagaan akal. Okey, seterusnya kita lihat pula dari sudut kehormatan dan juga maruah. Okey, dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud,
Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam Al-Quran sendiri telah meletakkan bahawasanya bagaimana kita bagaimana untuk kita manusia ini menjaga kehormatan dan juga maruah kita. Sebab kenapa perlu kita menjaga kehormatan dan maruah kita? Kerana kehormatan dan maruah ini dia berkenaan dengan reputasi yang menjadi identiti dan lambang kemuliaan manusia. Oleh itu kita perlulah elakkan perkara yang berkaitan tentang pencabulan maruah, zina dan reputasi. Okey, contohnya gangguan seksual di tempat kerja. Dan lagi kalau kita lihat di sini yang banyak gangguan seksual di tempat kerja, kadang-kadang perempuan itu ataupun wanita, staf wanita tu kadang-kadang dia takut untuk membuat laporan disebabkan yang mengganggu dia tu adalah bos-bos. Maksudnya pemimpin-pemimpin atasan. Jika ada perkara ini berlaku, kita perlu ataupun pekerja itu perlu menyalurkan laporan ataupun orang cakap pengaduan dia tu kepada orang yang betul lah. Dan satu lagi sebenarnya, bagaimana untuk kita menjaga kehormatan terutama di tempat kerja ini? Yang pertama, kalau kita lihat nanti kamu sudah bekerja kalau kamu sudah bekerja nanti sekarang pun sebenarnya kamu time belajar ni kan. Dan contohnya kamu belajar dalam grouping, bagaimana kamu menjaga antara orang cakap perhubungan kamu antara lelaki dan perempuan. Yang paling penting sekali adalah mesti menjaga ikhtilat. Ikhtilat ni apa? Pergaulan. Kita jaga pergaulan, jangan suka-suka tepuk tampar, duduk dekat-dekat. Dalam organisasi macam tu. Kebanyakan kadang terlampau bergurau lebih antara orang cakap suami orang dan isteri orang. Lepas tu selalu kongsi ataupun share perasaan dengan suami orang, dengan isteri orang, maka berlakunya kecurangan, maka berlakunya perzinaan. Kita perlu menjauhi. Jangan pun dekat dengan perkara-perkara yang boleh menimbulkan zina itu sendiri. Sebab kalau kita dah biasa dekat, nanti lama-lama dia akan jadi besar lah. Perkara itu akan jadi lebih besar. Okay? Dan di sini sebagai contoh, pemimpin kena tahu etika, orang cakap pemimpin ataupun pekerja sendiri kena tahu etika di tempat kerja, cara pemakaian dan peraturan. Pemakaian hendaklah menutup aurat, tidak menjolok mata. Dan kita mengikut orang cakap apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kedudukan staf lelaki dan wanita di sebuah pejabat kita kena tengok itu pemimpin kena perhatikanlah selalu. Dan apabila para pekerja yang tidak berpuas hati ataupun ada perkara-perkara yang mengganggu mereka, mereka perlu menyalurkan rasa tidak puas hati kepada saluran yang betul demi menjaga reputasi syarikat. Ini antara kenapa pentingnya menjaga kehormatan ataupun maruah dalam sesebuah organisasi. Seterusnya kita lihat, ini yang terakhir iaitu berkaitan tentang penjagaan harta. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Okey, di sini adalah konsep dalam sudut menjaga harta. Okey, syariat Islam ini menggariskan peraturan, hukum dan undang-undang tersendiri dalam soal kehartaan. Banyak nanti kita akan tengok dari sudut jual beli, dari sudut sewaan bagaimana kan. Itu semua ada dari sudut pembagian harta, adanya hibah, adanya apa lagi. Kalau ni kan semua tu adalah memang Islam telah meletakkan ada satu cara untuk menjaga harta dengan baik. Yang mana hak asasi manusia untuk mencari, memiliki dan menggunakan harta secara halal lah. Itu dari sudut konsep harta itu sendiri. Harta sendiri dan harta orang lain haruslah dijaga dengan adil dan saksama. Maksud di sini janganlah kita ni contohnya dalam organisasi tu kita buat harta organisasi tu macam harta kita sendiri. Semua benda nak bawa balik, semua benda nak guna kan. Kalau pada zaman sahabat tu ada seorang sahabat ni saya lupa nama sahabat ni, dia sampai satu tahap kalau dia buat kerja peribadi, dia tidak akan gunakan lampu pun dia akan matikan sebab dia risau, sebab perkara itu memang semua akan ditanya di akhirat kelak. Kita menjaga harta kita dengan baik ke, kita menjaga harta kita dengan adil ataupun menjaga harta orang lain dengan adil dan saksama, itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Okey, oleh itu wajib mendapatkan harta mengikut cara yang betul dengan cara jual beli, sewaan dan sebagainya. Ini cara yang betul ni adalah cara mengikut hukum-hukum Islam lah. Kita bukan orang cakap matlamat tidak menghalalkan cara lah. Itu satu. Contohnya apa?
Contohnya tidak boleh mengambil dan memberi rasuah. Macam kita cakap lah, organisasi kita ni susah mendapat tender. Jadi kita pun bagi rasuah kepada pemberi tender. Itu bukanlah salah satu pengurusan harta yang baik. Dan tidak boleh melakukan penyalahgunaan kuasa ataupun pembayaran yang salah lah kepada orang yang kita ambil tender tu. Itu yang satu perkara yang kita perlu jaga dalam organisasi. Sebab kalau kita lihat rasuah ini adalah satu musuh negara yang memang kita perlu lawan lah habis-habisan. Okay? Dan seterusnya antara contoh yang kita boleh jaga dari sudut harta ini adalah pembayaran gaji pekerja dengan adil, mengelakkan pemborosan di tempat kerja. Itu antara contoh-contoh penjagaan harta. Okey, jadi kita sudah lihat ada 5 perkara tadi yang perlu kita jaga dalam maqasid syariah, yang mana maqasid syariah ini mestilah seiring matlamat kita ataupun objektif kita mestilah seiring dengan maqasid syariah, barulah mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita akan lihat sedikit kepentingan maqasid syariah dalam pengurusan, yang mana yang pertama ia menjadikan sesebuah organisasi ataupun institusi lebih produktif kerana para pekerja rasa dihargai dan hormati. Di sini macam kita cakaplah, dalam maqasid syariah dia ada penjagaan harta dan juga penjagaan agama, penjagaan harta, penjagaan agama, penjagaan akal kan. Semua tu kan. So dia rasa dihargai dan dihormati. Yang kedua, kestabilan dapat dicapai dalam sebuah organisasi pengurusan kerana hak kerja terjamin dan fungsi organisasi sentiasa berada di atas landasan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ia dapat mewujudkan budaya kerja yang efisien dan bersih. Yang keempat, ia dapat menjadi model strategik dalam pentadbiran organisasi ke arah yang lebih maju. Okey, secara kesimpulan daripada perbincangan kita hari ini berkaitan tentang objektif pengurusan Islam ataupun matlamat pengurusan Islam itu sendiri. Yang pertama, kita dapat fahami fitrah kejadian manusia sebagai hamba Allah dan juga khalifah Allah itu sendiri supaya kita jelas matlamat kita diciptakan. Dua tadi. Matlamat kita diciptakan adalah sebagai hamba Allah dan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini untuk memakmurkan muka bumi ini. Okey, seterusnya jaminan 5 perkara asas dalam kehidupan menjadikan manusia lebih produktif. Yang ketiga, kita haruslah berlumba-lumba dalam membuat kebaikan dan mengelakkan kerosakan. Yang keempat, matlamat pengurusan Islam ini mestilah disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta utama kita as manusia ni lah. Dan yang terakhir sekali, ia dapat menetapkan objektif dalam pengurusan adalah satu bentuk usaha sebelum kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak letak bahawasanya kita ada perancangan, bukan terus main harung saja, bukan terus main langgar saja kan. So kita mesti ada perancangan. Okey, ini adalah sebab sedikit perbincangan kita pada hari ini berkaitan tentang objektif dan pengurusan. Saya rasa sampai di sini dahulu. Jika ada persoalan ataupun ketidakfahaman, kurang faham berkaitan tentang tajuk kita pada hari ini, kamu bolehlah bertanya di ruangan chat di Telegram berkaitan tentang tajuk kita pada hari inilah. Dan jika ada orang cakap penambahan ataupun pandangan, kamu boleh salurkan terus di chat Telegram kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.